Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi, berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Tentera upahan Wagner dilaporkan telah meninggalkan bandar Rostov-on-Don di selatan Rusia. Ini selepas ketua kumpulan tentera itu, Yevgeny Prigozhin, mengarahkan pasukannya berpatah balik ke kem lapangan. Gubernur wilayah Vasily Golubev menerusi telegram turut mengesahkan perkara itu. Tentera upahan meninggalkan bangunan ibu pejabat daerah tentera selatan Rusia di Rostov-on-Don dan mengeluarkan peralatan ketenteraan dari bandar tersebut. Terdahulu Wagner menuduh tentera Rusia menyerang tenteranya pada Jumaat. Kumpulan itu kemudiannya menyeberangi Ukraine ke bandar Rostov-on-Don. Pengunduran tentera upahan Wagner antara lain hasil rundingan dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Perkhidmatan akhbar Lukashenko dalam kenyataan memaklumkan bahawa pemimpin itu telah berunding dengan Prigozhin untuk menamatkan pergerakan tentera bagi meredakan keadaan. Prigozhin menerima cadangan tersebut lantas menghentikan pergerakan tentera bersenjata menuju ke Moskow. Kremlin dalam pada itu berkata telah bersetuju dengan perjanjian dengan Wagner. Ini bagi mengelakkan berlakunya pertumpahan darah dan konfrontasi dalaman. Demikian menurut jurucakap Kremlin Dmitry Peskov. Beliau turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Vladimir Putin kepada rakan sejawatannya Lukashenko atas usaha menjadi perantara dalam krisis berkenaan. Sementara itu, pihak berkuasa di wilayah selatan Lipetsk turut menarik balik sekatan perjalanan yang dikenakan sebelum ini. Keputusan itu diambil selepas tentera upahan Wagner mengumumkan untuk berundur. Demikian dimaklumkan Gubernur wilayah Igor Artamonov menerusi telegram. Pihak berkuasa Kanada memulakan siasatan berhubung letupan kapal selam pelancong Titan yang mengorbankan 5 individu. Pengerusi Lembaga Keselamatan Pengangkutan TSB, Kathy Fox, berkata siasatan dilakukan bagi mengetahui punca sebenar tragedi. Seterusnya membolehkan pihaknya menambah baik peraturan dan mengurangkan risiko kemalangan pada masa depan. Siasatan penuh dijangka mengambil masa 18 bulan hingga 2 tahun. Minggu lalu dunia dikejutkan dengan insiden kehilangan kapal selam Titan milik Ocean Gate yang digunakan untuk melihat bangkai kapal Titanic yang karam pada 1912. Selepas 5 hari pencarian, pengawal pantai Amerika Syarikat mengesahkan kapal selam yang membawa 5 penumpang itu meletup. Serpihan kapal selam terbabit ditemukan pada jarak kira-kira 500 meter dari bangkai Titanic. Pesawat Skyvan PA-51 yang digunakan dalam perang kotor di Argentina dibawa pulang ke Buenos Aires pada Sabtu. Satu majlis rasmi akan diadakan pada Isnin bagi menyambut kepulangannya. Pesawat yang dibina oleh Belfast itu mungkin akan dipamerkan di Museum Memorial. Ia bagi didedikasikan buat mangsa tragedi hitam yang mengejutkan negara itu sekitar tahun 1976 hingga 1983. Pesawat berkenaan telah menerbangkan haluan kiri di atas lautan Atlantik sebelum mereka ditolak jatuh. Perkembangan sukan tenis, Carlos Alcaraz semakin hampir merampas gelaran pemain nombor 1 dunia daripada Novak Djokovic. Ini selepas bintang muda Spanyol itu berjaya melangkah ke pentas akhir ATP Queen's Club. Alcaraz yang juga pilihan utama kejohanan menyingkirkan Sebastian Korda dari Amerika Syarikat 6-3, 6-4. Dia akan bertemu pemain Australia Alex de Minaur yang menewaskan pilihan kedua Holger Rune 6-3, 7-6. Beralih ke WTA, Jerman, Donna Vekic dari Croatia mengejutkan bintang Greece Maria Sakkari 6-4, 7-6 sekaligus mara ke peringkat akhir. Vekic akan bertemu pilihan ketujuh Petra Vitova. Ini selepas pemain Republik Czech itu menyingkirkan wakil Rusia Ekaterina Alexandrova 6-3, 6-4.
Akhir sekali, WTA Birmingham, pilihan utama Barbora Krejcikova dari Republik Czech akan berentap dengan pemain Latvia Jelena Ostapenko di perlawanan akhir. Krejcikova ditundukkan wakil China Julin 3-6-6-2. Sekian berita disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.